takut tersalah cakap ke, tersalah keluar dalil ke, ataupun tak sama perwatakan yang Nik bawa macam ustaz-ustaz yang lain kat luar. Pertama kali saya mendapat panggilan daripada Haji Zil untuk menerbitkan sebuah drama Islamik. Jadi saya dengan tidak membuang masa lagi, saya setujulah sebab saya suka genre Islamik. Tak boleh nak pegang-pegang, kalau nak cakap pun kena jauh-jauh. Cinta antara kita dengan Allah lah. Iqbal merupakan anak sulung kepada Hajah Safiah dan juga Haji Mukri dan mempunyai satu adik yang bernama Kabil. Iqbal dengan Kabil banyak perbezaannya. Baik, Iqbal ni, which is saya, seorang yang boleh kata alim lah sebab dia belajar agama di overseas and then dia balik ke Malaysia dan dia mengganti tempat ayahnya untuk nak uruskan Wadi Safiah. Saya dekat sini sebagai pembimbing. Semua masalah awak saya kena tahu. Ustaz bukan pembimbing saya. Saya datang sini bukan nak belajar, bukan nak sekolah, bukan nak cari ilmu. Apa yang saya fikir sekarang ni, saya nak balik. Saya nak balik dan saya tak pernah pun terfikir nak jumpa Ustaz lagi. Watak Dania, dia ada perubahan. Okay? First, dia agak rebel, dia kurang kasih sayang ataupun dia tak nak kasih sayang ibu bapa. Dia pun tak faham lah. Tapi dia datang daripada keluarga yang agak berada. Jadi sampai dia ni bercinta, hidup sosial, mengandung anak luar nikah dan dia pindah ke Wadi Safiah. Bila pindah ke Wadi Safiah, dia belajar ilmu agama. Mula-mula dia tak dapat terima untuk, dia tak nak belajar agama. Tapi lama-kelamaan dia jatuh cinta dengan agama. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Dia ni seorang lelaki yang nakal. Dia bukan jahat tau, dia nakal. And dia ada masalah dengan kehidupan dia, which is dia pun tak tahu tahala tuju hidup dia. And dia sangatlah, kalau nak compare ni, dia watak hitam yang berbeza daripada Iqbal. Kalau tengok Iqbal tu A, dia yang di sebaliknya, dia B. So dan Kabil ni merupakan yelah, bila dia jenis yang bila dia dah buat silap tu, dia tak kisah. Dia macam orang pun dia ni ada hati dan perasaan tu. Macam tu. Itulah Kabil. Belum habis lagi lah awak cakap. Apa lagi, Pak? Betul tak nak belajar? Tak nak belajar lagi dah? Tak nak. Tak apa, besok pagi datang pejabat. Bantu Papa di office. Tolong apa lagi, Pak? Tu office Papa kan? Office kecil Papa kan? Papa settle lah sendiri. Orang malas dia kerja. Aduh, hai. Papa settle lah sendiri company tu. Pertama kali saya mendapat panggilan daripada Haji Zil untuk menerbitkan sebuah drama Islamik. Jadi saya dengan tidak membuang masa lagi, saya setujulah sebab saya suka genre Islamik. Saya Zamrul Syam memegang watak Tuan Safwan, di mana Tuan Safwan ini adalah seorang usahawan, seorang ayah, mempunyai seorang anak yang kononnya terlalu mengambil berat kepada keluarga dia. Tapi sebagai seorang usahawan dan sebagai seorang lelaki, dia sebenarnya ada agenda lain. Cerita ni pun bernama Wadi Safiah. Itu sempena nama saya lah. Dalam cerita ni saya sebagai pengetua di Wadi Safiah ni, yang jaga-jaga anak-anak yang bermasalah. Saya memegang watak sebagai Tuan Haji Mukri, iaitu pengasas dan juga mudir Pusat Pemulihan Akhlak Wadi Safiah ini. Haji Mukri suami kepada Hajah Safiah. Boleh dikatakan Iqbal ni besar tanggungjawab dia.
sebab dia nak menguruskan Wadi Safiah ni. Wadi Safiah ni kalau korang nak tahu adalah tempat pemulihan di mana anak-anak yang bermasalah semua dihantar di situ. Jadi dekat situ semua perempuan dan dia adalah seorang ustaz, adalah seorang lelaki, salah seorang ustaz yang orang kata boleh dikatakan diminati ramailah di situ. Jadi banyak godaan, cabaran dan ujian yang berada dekat situ. Okey, Ustaz Affan ni merupakan antara ustaz yang mengajar yang agak lama mengajar budak-budak ni dekat Wadi Safiah ni. Okey. Dan dia juga merupakan sahabat baik kepada Iqbal, Ustaz Iqbal, iaitu Anik Suhair. Usrah kau macam mana, Usrah? Ni, diorang tak tanya Abah tak datang sebab apa? Alhamdulillah, semua okey. Diorang bukan je tanya pasal Abah, pasal kau sekali. Yalah, teruja nak jumpa ustaz selebriti lah katakan. Umairah ni dia adalah seorang ustazah kepada budak-budak di Wadi Safiah ni. Dan Umairah ni juga adalah gadis pertama yang tinggal di Wadi Safiah ni. Pelbagai kisah berlaku di Wadi Safiah yang menyebabkan konflik yang sangat besar kerana kemunculan remaja ini sebenarnya menyebabkan sistem di sebuah madrasah yang selama ini tersusun akhirnya terganggu kerana pelajar yang bermasalah ini jatuh cinta kepada tuan guru yang mengajar dia. Syira dia dipinggirkan oleh ahli keluarga dia. Dia anak tunggal yang tak ada siapa-siapa. Parents dia terlalu busy cari duit sampaikan tak ada masa untuk dia langsung. Dia terjebak dengan masalah sosial. Dia ambil dadah, dia pergi klub. Dia pernah buat semua benda yang tak elok. Dan akhirnya bila mak bapak dia dah tak tahan dengan dia, diorang hantar dia ke Wadi Safiah. Dan dia juga ada masalah mental. Nora ni seseorang yang rempang. Dia very, orang kata extrovert, yang tak tahu malu, cakap main lepas, and dia kasar. Dan sebenarnya dia tak jahat. Dia tak jahat sangat. Cuma dia ada tujuan dia dalam cerita ni, dia nakkan Ustaz Iqbal. Itu saja. Pelajar-pelajar lain mengganggu dia iaitu Syira, Neti, Nora. Mereka sangat cemburu sebab perasaan cinta Iqbal ni tiba-tiba dijentik apabila kemunculan Dania. Jadi drama ini mengorek dan mengupas secara mendalam bagaimana hubungan antara pelajar dan guru itu berlaku dan macam mana mereka boleh teruskan percintaan mereka. Ini adalah pertama kali Anik dapat watak sebagai seorang ustaz. And cabaran dia sangat-sangat besar sebab Anik pun dekat luar tak berapa alim sangat, tapi bila dapat karakter ni, apa yang Anik nak bawa, Anik nak tunjukkan kepada society sangat-sangat berat lah, which is kadang-kadang ada satu scene yang Anik lontarkan dalil dan perbuatan seorang ustaz tu banyak menjaga mata dan pandangan dan juga apa orang kata, apa percakapan yang keluar pada mulut dia tu sangatlah orang kata baiklah, tak boleh tersalah. Jadi itu benda, itu adalah cabaran lah untuk Anik nak perfectkan benda tu. Takut tersalah cakap ke, tersalah keluar dalil ke, ataupun tak sama perwatakan yang Anik bawa macam ustaz-ustaz yang lain kat luar. Sebenarnya Rita dah selalu bawa watak antagonis. Watak yang baik ni jarang Rita bawa. Jadi untuk membawa watak yang agak baik ni agak mencabar sebenarnya. Antagonis tu InsyaAllah mungkin bolehlah kot bawa kan. Sepanjang ada dalam industri ni, tak pernah lagi dapat watak yang antagonis macam ni. Sebab tak tahulah, mungkin muka dia nampak baik ke kan. So muka dia nampak baik dan orang bagi watak yang baik. And bila dapat watak yang diberikan kepada saya, watak Kabil ni, saya rasa macam wah, okey, ni cabaran yang baru ni, cabaran yang macam best gila lah watak ni. So terus saya set. Thank you so much pada Zil dan juga kepada TV3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Puan Li mengandung sebenarnya. Aina malam ni juga budak dalam kandungan ni kita gugurkan. Anak siapa dalam perut? Kabil, kenapa? Cara dia bercakap, cara dia jeling, sebiji macam Siti Aisyah. Mungkinkah dia memang ada kena-mengena dengan Siti Aisyah? Saya rasa awak perlukan ni. Saya dekat sini sebagai pembimbing. Semua masalah awak saya kena tahu. Ustaz bukan pembimbing saya. Apa yang saya fikir sekarang ni, saya nak balik. Dan saya tak pernah pun terfikir nak jumpa Ustaz lagi. Mana yang sembunyikan Ania? Perempuan yang memang dah layan ramai jantan macam kau, pelacur. Ustaz, tasbih ni dah putus. Walaupun tasbih ni putus, itu tak bermakna awak akan berhenti berzikir kan? Kita kena ada beberapa batas, beberapa syarat yang kita perlu patuh. Antaranya sebenarnya dalam pembikinan sebuah drama, banyak saya lihat yang memvisualkan scene sembahyang yang sebenarnya tidak boleh berlaku dalam sebuah visual, iaitu lakonan scene sembahyang tu tidak boleh dilakonkan sebenarnya. Kalau nak betul-betul, kita buat dengan betul, solat dengan betul, walaupun dia solat sunat 2 rakaat. Tapi selain daripada itu adalah bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Saya akan elakkan bersentuhan, bersalaman, walaupun watak anak dan ibu, walaupun watak suami isteri, saya cuba elakkan. So this is the first time yang Iman dapat watak yang agak berat lah. Watak dia sebab banyak main emosi. Jadi tak banyak sangat dialog tapi dia banyakkan emosi. Dan Umayyah ni juga dia adalah seorang yang lembut. Orang buat je apa-apa kat dia, dia just terima je dengan hati terbuka. Dan sangat berlawanan lah dengan Iman Anissa yang sebenar dengan Umayyah tu. So it's a bit difficult for me untuk bawa watak ni. Dan juga keindahan drama ini, saya selitkan beberapa zikir yang dibawa oleh Ustaz Affan, Ustaz Iqbal lakonan, Anik Suhail serta Nafi Zaidi. Mereka, saya cabar mereka yang tak ada dalam skrip, saya cabar mereka untuk berzikir dengan sempurna. Beberapa lagu, beberapa selawat untuk menggambarkan mereka adalah seorang yang terbaik. Alhamdulillah, sepanjang syuting untuk Wadi Safiah, Cinta Bersemi di Wadi Safiah ni, sebagai Ustaz Affan, tak ada apa-apa halangan dan tak menyukakan sangat sebab Nafis sebelum ni pun pernah pegang watak sebagai seorang ustaz. Jadi adalah benda-benda sikit-sikit yang director Suhaimi minta Nafis supaya berzikir, berselawat, azan apa semua tu, alhamdulillah semua boleh buat. Setiap pelakon kena berzikir, menyanyi. Macam saya kena astagfirullah kan. Macam Azhar kena ada lagu lain, Rita pun ada lagu lain. Masing-masing akan ketengahkan suara masing-masing lah. Walaupun tak sedap tapi terpaksa kan, director dah suruh, terpaksa lakukanlah. Untuk projek ini, banyak pelakon baru yang mula bekerja dengan saya. Jadi kami banyak berbual, kami banyak berbincang soal latar belakang untuk menerbitkan roh tersebut, melahirkan apa yang saya rasa di dalam, berkongsi apa pandangan saya tentang cerita ini dan watak tersebut. Jadi pelakon veteran juga banyak membantu kami, termasuk Abang Zamarul, Abang Zulkifli, memberi pandangan, memberi tunjuk ajar kepada pelakon-pelakon lain dan juga berbincang kepada saya. Saya rasa keserasian tu wujud dengan baiklah. Macam Kak Lydia, Abang Zul, semua banyak tolong in terms of dialog, lakonan, mimik muka. Memang pelajar ni semua daripada zero, daripada kosong. Dia orang tak pernah berlakon pun. Tapi kita terpaksa pakai berlakon, kita terpaksa tolong dia orang sikit lah. Tolong dia orang bagi idea dia macam mana nak buat, macam mana nak buat kan. Kadang-kadang
suka juga dengan pelakon-pelakon baru ni. At least dia orang ni sebenarnya pelapis dengan pelakon-pelakon yang akan datang, yang lama ni, dia orang akan berganti sebenarnya. Dari segi kerjasama sepanjang penggambaran drama ni nampaknya begitu baik. Saya tidak ada masalah dengan pelakon-pelakon lain. Kami saling hormat-menghormati. Mereka yang muda menghormati saya sebagai orang tua dan saya yang lebih dewasa ini menghormati mereka sebagai bintang-bintang yang tengah popular ataupun sohor kini. Kita rasa tak banyak drama yang konsepnya sebegini. Selalu kita akan tengok cinta, rebut harta macam tu kan. Cinta antara dua dunia, tapi yang ini dia lebih kepada kekeluargaan, ada Islamik sikit, cinta antara kita dengan Allah lah. So, saya rasa drama Cinta Bersemi di Wadi Safia ni dia based on reality. Reality budak-budak sekarang, and ramai je sebenarnya macam kita orang kat luar sana. Cuma orang tak nampak ataupun mungkin orang abaikan orang tak bagi perhatian pun dekat diorang. Walaupun temanya macam biasa, tema cinta, tetapi latar belakang kisah ini adalah latar belakang agama. Ustaz melalui watak Ustaz Mukri ataupun melalui watak Haji Mukri, Ustaz Iqbal dan Ustazah Umairah dan lain-lain, diterapkan juga unsur-unsur ataupun pendidikan agama kepada pelajar-pelajar di situ. Drama ni pun ada sikit pengajaran untuk kita. Macam-macam anak-anak yang terbiar kan, yang kekurangan kasih sayang, dia datang sini, dia nak, kadang-kadang ada datang sini ada yang terpaksa, ada yang ialah mak bapak dia orang hantar kan. Itu dia orang tak ikhlas nak datang ni, tu yang ada bergaduh-gaduh dalam dekat Wadi Safia ni. Ada yang ikhlas, ada yang tak ikhlas. Ya, kebanyakan yang datang kat sini semua ada yang ialah dah terlanjur yang mengandung kan. Ya betul, genrenya percintaan, tapi konsep background dia berlatarkan Islamik. Macam mana saya gambarkan apa itu Islam yang sempurna, Islam yang sangat baik dari segi scene, dialog, apa situasi untuk memberikan sesuatu pengajaran, ilmu dan panduan serta bimbingan. Semoga penonton dapat pengajaran sebab banyak sangat different story, different character, different story dalam cerita ni. Drama ni akan jadi viral lah kan. Supaya Cinta Bersemi di Wadi Safia ni akan meletup ke babung, insya-Allah. Okay guys, Assalamualaikum. Saya Nik Suhair. Saya Rita Nadira. Saya Aidi Noh. Saya Didawati. Saya sebagai Tuan Safwan. Saya sebagai Nora. Jangan lupa saksikan drama bersiri Cinta Bersemi di Wadi Safia di slot Akasia pukul 7 malam. Sudah semestinya di TV 3. Kami berharap drama ini akan memberi sesuatu kepada anda semua.